Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Zura kat sini. Okay, dalam Facebook Live kali ni, Zura nak ceritakan cara untuk bina kredibiliti dan kepercayaan sebagai online seller di Facebook. 8. Zura nak buat very fast lah, dalam 10 minit, target 10 ke 15 minit, okay? Okay, yang pertamanya setting Facebook profile dengan betul. Ini sebenarnya paling asas lah, sebab ia ibarat resume lah kalau kita nak apply tempat kerja kan. Kita mestilah macam resume tu nak buat cantik-cantik kan. Ataupun kita boleh anggap sebagai jalan masuk ataupun pintu kedai rumah, pintu kedai kita lah. Okay, ni paling asas sekali. Yang pertama sekali, guna nama betul, nama orang lah. Nak guna nama betul ataupun nama nickname pun boleh, tapi biar nama orang, bukan kartun ke atau nama-nama yang tak profesional lah. Ada orang macam setengah orang letak nama Gafil lah apa kan. Tak maulah macam tu. Kalau boleh kita nak letak nama yang menggambarkan profesional. Kemudian tu kita letak gambar. Gambar profil ni kalau boleh sama ada kita letak gambar diri sendiri, gambar produk yang kita jual, ataupun gambar logo. 3 ni lah yang paling terbaik sekali. Sebab kalau kita letak gambar-gambar lain, ada orang mungkin letak gambar kucing ke, gambar kartun kan. Itu melambangkan tak profesional lah. Bila tak profesional, orang pun macam takut nak belilah, sebab online seller ni dia tak macam kita pergi kedai tau. Online seller ni tak macam kita pergi kedai, kita jumpa depan-depan kan. Jadinya bila kita letak gambar sendiri, orang lebih yakin lah nak membeli dengan kita. Okay, yang kemudiannya settingkan biodata. Biodata ni maksud dia kat bawah tu kan, kat bawah gambar tu kita setting kat situ lah. Asal daripada mana, sekolah ke, tempat kerja kat mana kan, status perkahwinan macam mana, isi je kat situ. Okey, lepas tu ada kat bawah sekali, dia ada tulis follower ada berapa kan. Follower ada berapa tu, kalau follower dah puluh-puluh tu bolehlah letak, boleh on lah, boleh on dah kat situ. Kalau rasa macam follower sikit lagi, bawah 10 ke bawah 20 kan, tak payah letak dulu pun tak apa. Nanti kemudian bila follower dah ramai, baru boleh on kan lah kat situ. Okay, yang kemudiannya, dekat Facebook wall kita banyakkan posting tentang produk atau servis yang kita buat. Buat album gambar ikut jenis produk. Kalau kita jual banyak produk lah, posting. Sebab bila kita, contoh kalau kita iklankan dekat Facebook group kan, kita iklankan Facebook group sana, Facebook group sini kan, bila orang klik, dia akan tengok juga kita punya Facebook wall macam mana tahu. Jadi make sure benda ni tally lah. Maksudnya tally tu dekat Facebook group pun kita ada tulis, dekat Facebook wall pun kita ada tulis jugalah kita menjual produk tu ataupun menjalankan perkhidmatan tu lah. Okay, yang ketiga, kita banyakkan post gambar atau video testimoni. Video boleh, gambar pun boleh. Okey, tentang video ni kan, ini kajian yang Zura buat lah. Actually kalau kita letak video, macam dia punya rating orang nak tengok tu macam kurang sikit lah berbanding gambar. Jadi kalau gambar pun kena letak banyak-banyak. Letaklah gambar testimoni. Testimoni tu pula ada 2 jenis. Okey, satu testimoni yang menunjukkan customer kita puas hati terhadap produk atau perkhidmatan yang kita sediakan. Contoh, kalau Zura jual produk bahan takoyaki kan, dan produk Nuraisa, orang katalah, oh produk ni bagus, guna bahan takoyaki Mami Aimin ni sedap, ataupun guna sabun kolagen Nuraisa ni kulit jadi cantik. Itu adalah testimoni tentang produk atau servis yang kita beri. Okay, kita provide lah. Okay, yang keduanya, kita kena ada testimoni yang menunjukkan orang puas hati membeli dengan kita sebagai seller. Sebab dalam Malaysia ni banyak orang jual produk yang lebih kurang sama, betul tak? Even macam Zura jual bahan takoyaki pun ada je pesaing lain yang jual bahan takoyaki. Kalau macam produk Nuraisa sendiri, ramai sangat pengedar, betul tak? Satu Malaysia ramai. Jadi apa yang membezakan kita dengan
orang lain. Kita kena ada testimoni lah. Contoh customer suka beli dengan kita sebab kita ni peramah, ataupun kita mungkinlah rajin bagi free gift ke, contoh lah kan. Ataupun kita selalu post barang cepat, order hari ni terus post, contoh lah kan. Testimoni macam tu pun bagus, menunjukkan kita ni bagus sebagai seller. Jadi orang pun lebih yakin lah nak membeli dengan kita. Okey, yang kemudiannya nombor 4. Cara yang keempat ialah kita ambil gambar atau video bersama customers kita. Bila kita dah contoh kita self pick up ke, kita COD barang kan, kita minta izin dekat customer lah. Boleh tak kalau nak ambil gambar, gambar supaya kita dapat gunakan untuk marketing. Minta izin siap-siap. Lepas tu kalau dia cakap okey boleh, so minta lah dia pegang produk kita tu, pegang produk lah. Lepas tu ambil gambar, sama ada kita nak masuk sekali dengan tu ataupun tak masuk pun boleh juga. Kalau masuk sekali lagi bagus lah. Okey? Okey, gambar atau video bersama customer. Okey, yang kelima. Cara kelima ialah content marketing. Biasa dengar tak content marketing? Ini memang tip-top punya cara lah. Ini content marketing ni kita share dekat Facebook wall kita info-info yang berkaitan dengan tips-tips ataupun cara-cara ataupun trivia tentang produk atau servis yang kita provide. Okey, contoh macam Zura jual bahan takoyaki. Ada bonito flakes, ada sos takoyaki kan, ada tepung lah. Jadi Zura boleh ceritakan cara penggunaan dia ke kan, ataupun benda-benda ni semua. Contoh bonito flakes dia tu apa, ikan tuna ke apa kan. Zura boleh cerita benda tu. Macam kalau jual produk kecantikan. Okay, contoh sekarang Zura jual sebagai Zura jual juga produk Nuraisa kan. Zura boleh juga cuba letak kat situ cara penggunaan produk-produk ke, ataupun info-info yang berkaitan lah dengan barang, produk ataupun servis yang kita sediakan tu. Okey. Okey. Cara keenam. Cara keenam ni gambar atau video aktiviti. Gambar atau video aktiviti. Sekejap Zura tulis sekejap. Zura pun ada nota juga ni. Bukan apa. Ni untuk rujukan Zura sendirilah masa depan kan. Masa akan datang. Kok nak buat e-book ke apa kan. Okey. Yang keenam ialah gambar aktiviti kita sebagai online seller. Okey, contoh-contohnya kita packing barang, gambar kita post barang, kita pergi post laju ke, kita pergi JNT ke, kita pergi Citylink ke, ataupun courier service tu semua datang rumah kita pick up barang ke kan. Gambar-gambar parcel, kita dah packing barang semua kan, kita tunjuk hari ni kita post barang sekian-sekian kan, berapa banyak semua kan, kita boleh tunjuk juga. Lepas tu gambar atau video stok sampai, contoh kita ambil daripada supplier ke, ataupun kita ambil macam kalau pengedaran Nuraisa, gambar stok sampai lah daripada HQ ke apa kan. Okey. Lepas tu gambar-gambar receipt, gambar-gambar invoice customer. Yang gambar receipt ni dengan gambar invoice ni, kalau boleh padamlah nombor akaun bank ke apa kan. Benda-benda tu kan macam bahaya sikit kan kalau letak secara terbuka macam tu kan. Padam dululah, edit sikit kan, ada apps PixArt ke apa semua tu kan, boleh guna. Okey, kemudian tu yang keenam. Sorry. Okey, yang ketujuh ialah kita boleh letak kata-kata motivasi ataupun inspirasi lah dalam Facebook wall kita. Sebabnya okey, kebanyakan orang lah, ini secara umum lah, tapi kebanyakan orang akan lebih suka dekat kepada orang positif. Kalau kita nak orang-orang positif datang pada kita, kita pun sendiri kena jadi orang yang positif. Kita kena salurkan aura-aura positif. Kita kena salurkan aura-aura kasih sayang lah dekat Facebook wall kita. Okey, jangan buat lah, kalau boleh jangan buat share benda-benda yang macam berkaitan terlalu sensitif. Sebab kita berniaga dekat Facebook wall. Unless itu memang kita cuma nak macam bersosial saja ke, itu orang cakap suka hati lah kan. Kalau nak juga letak dekat Facebook wall tu, kalau boleh setting friends sajalah. Friends tu pula memang friends kita lah. Kalau kita memang nak guna berniaga, maksud dia friends kita tu bukan kawan-kawan sebenar kita dalam dunia luar pun.
Kalau boleh janganlah kurang-kurangkan. Kalau nak share tips-tips apa berkaitan, contohlah kita suka sangat masak kek ke apa, kita nak share sekali kat situ, boleh je. Untuk macam orang kata tak adalah kita orang pun bosan datang kita punya Facebook wall asyik cerita pasal produk je kan. Bolehlah sekali-sekala letaklah apa-apa kongsikan ilmu-ilmu berkaitan lah. Okey, yang ke-8, ini yang terakhir lah. Okey, sebab dah berapa minit lagi kan. Okey, yang ke-8, selalu update. Itu selalu update lah. Janganlah biar kosong. Selalu update tu kalau kosong pun jangan lebih seminggu lah. Kalau dah lebih seminggu pun orang pun macam dia ni betul ke ni online seller ni, macam tak betul je kan. Nanti aku bank in kalau seminggu tak sampai-sampai barang dia. Kalau boleh setiap hari update. Contohlah kalau terlalu busy 1, 2, 3 hari macam tu boleh lah. Kalau busy sangat 1 hari 1 post saja yang simple-simple pun tak apa. Cubalah cuba update selalu dekat Facebook wall. Tapi jangan sampai seminggu ke. Ada juga Facebook wall bersawang seminggu lebih baru update. Seminggu lebih baru update kan. Orang pun macam takut nak beli kan. Macam yang Zura cakap tadi lah, sekarang bank in kan barang tak sampai ataupun sampai pun lambat. Okey, inilah cara untuk bina kepercayaan sebagai online seller di Facebook. Rasanya kebanyakan orang pun tahulah benda ni. Cumanya Zura nak share lah, sebab dengan bila buat 8 cara ni, InsyaAllah lebih senang tu sasul. Lebih senang nak close sale di online. Nak pula musim PKP ni kan. Ramai orang akan tengok online. Orang akan tengok Facebook wall kita macam mana. Orang akan tengok gambar kita macam mana kan. Okey. Ada 8 tadi. Yang pertamanya, setting Facebook profile dengan betul. Yang kedua, posting tentang produk atau servis kita yang kita buat lah. Okey. Yang ketiga, post gambar atau video testimoni. Ini testimoni produk atau servis dan juga testimoni diri kita sebagai seller. Yang keempat, gambar atau video bersama customer. Okey, yang kelima, content marketing. Maksudnya info-info lah. Tips, cara, trivia, itu. Okey, yang keenam, video atau gambar aktiviti. Yang ketujuh, kata-kata motivasi atau inspirasi. Dan yang ke-8, jangan lupa selalu update. Itu je lah 8 cara untuk bina credibility sebagai online seller di Facebook. Bukan di Facebook sajalah, di Instagram, di blog, di Twitter, semuanya akan gunakan asas ni yang sama. Asalkan online ni akan guna benda yang samalah, kecuali macam kalau kau WhatsApp mungkin lain sikit lah. Okey, kalau di media sosial inilah caranya. Bila dah tahu ni, terus buat. Okey, itu je. Assalamualaikum.